jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Innal hamdalillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Coach Fadil kita selaku pengasas kepada Malaka Mall, begitu juga tim-tim daripada Malaka Mall, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat ini Allah Taala sedang menghimpunkan kita di satu tempat yang dinamakan sebagai Malaka Mall. Satu sejarah. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW beritahu tempat yang paling Allah kasih di dunia ni masjid. Tempat yang paling Allah tak suka itu pasar. Tetapi bila pasar dah jadi masjid, automatically pasar ini menjadi tempat yang menggembirakan, membanggakan Allah Ta'ala. Apatah lagi pasar yang kita buat sekarang ni adalah dipanggil manifestasi daripada terjemahan daripada pasar Manakhah yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi Asy-Syarif yang dibangun oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, pasar ini adalah pasar yang berasaskan kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan produknya saja produk sunnah, tetapi masyaallah servisnya, amalannya, budayanya juga menepati sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pasar ini nanti jadi model kepada pasar-pasar di seluruh dunia. Yang mana bila mana wujudnya pasar Manakhah di Madinatul Munawwarah menyebabkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bila datang ke pasar Manakhah ini akhirnya mereka mengucap kalimah syahadah. Melihat kepada akhlak, melihat kepada layanan budi pekerti mereka-mereka yang berada dalam pasar tersebut. Jadi kali itu sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian ambil satu sunnah Rasulullah. Sunnah masuk pasar, kita digalakkan masuk pasar dengan kaki kiri ya, dan membaca satu doa yang sangat besar pahalanya. Saya pun terkejut bila tengok hadis ini, hadis riwayat Imam Tirmizi, statusnya hasan. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca doa masuk pasar, yang sebentar kita nak berkongsi doa masuk pasar, maka diangkatkan untuknya 1,000,000 darjat dan diampunkan untuknya 1,000,000 dosa. Dengan membaca doa masuk pasar ini, Masya Allah, diberikan 1,000,000 pahala oleh Allah dan dibinakan untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Hadis hasan riwayat Imam Tirmizi. Peliknya tuan-tuan, kenapa masuk pasar di pahala dia sangat besar kalau baca doa? Sebab umumnya tuan-tuan, pasar ni tempat lalai, tempat manusia lupa pada Allah. Tetapi satu orang yang masuk pasar dalam keadaan ingat pada Allah, apatah lagi ingat pada sunnah Rasulullah, ingat pada Nabi masuk ke pasar tuan-tuan,
Masya Allah akan mendapat 1,000,000 pahala, 1,000,000 dosa diampunkan, 1,000,000 darjat diangkat dan dibinakan sebuah mahligai dalam syurga. Kita baca sama-sama doanya insya-Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1,000,000 pahala telah pun ditransfer dalam akaun tuan-tuan. 1,000,000 dosa tuan-tuan telah diampunkan oleh Allah. Darjat tuan-tuan diangkat oleh Allah 1,000,000 darjat dan dibinakan untuk kita semua sebuah mahligai dalam syurga. Kita kena yakin pada janji Allah. Habis tu selama ini rugi tak baca doa ni? Rugi tak baca doa ni? Coach, kan? Kita hari-hari masuk pasar. Bahkan masa Nabi-Nabi ni datang berdakwah ke dunia, antara cemohan masyarakat kepada Nabi ni, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa hal rasul-rasul ni dimakan, patut rasul tak payah makan. Ini kadang-kala orang dakwah ni tuan-tuan, celaan yang orang bagi pada mereka ni yang tak patut. Benda hak tak logik pun jadi point. Rasul, adakah logik Rasul ni makan nasi, makan roti? Wa yamshi fil aswaq, tak patut Nabi-Nabi ni berjalan di pasar-pasar. Allah nak beritahu tidak ada aibnya satu orang Nabi, seorang ulama berjalan di pasar. Kerana kadang-kala Masya Allah, kalau kita tengok pasar yang Allah Ta'ala sebut di zaman Nabi SAW, bila mana Nabi asaskan pasar Manakhah itu tuan-tuan, telah hidup satu suasana yang sangat menakjubkan, sehingga mendorong seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bila azan berkumandang di Masjid Madinah Al-Munawwarah, dia keluar ke pasar Manakhah nak tengok suasana pasar. Sebab ulama kata Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih, di sepanjang zaman berkumandangnya dua seruan. Ada dua seruan yang berkumandang di dunia ni. Yang pertama nidaul masajid, seruan masjid-masjid. Masya Allah, masjid ni seru apa tuan-tuan? Hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Kenapa Nabi-Nabi semua ajak orang pergi masjid? Sebab dalam masjid ada segala keperluan roh, keperluan rohani kita. Macam dekat pasar ada pampers anak kita, dekat pasar ada jual susu anak, ada jual sayur-sayuran, ada jual buah-buahan, ada jual beras, ada jual minyak. Maka dalam masjid ni Allah jual benda-benda keperluan makanan rohani kita. Dalam masjid ada majlis ilmu, dalam masjid ada solat berjemaah, dalam masjid dapat pahala iktikaf. Kita duduk dalam masjid, jiwa kita akan tenang. Tetapi dalam masa yang sama ada nidaul aswaq, panggilan pasar. Nak tahu hebat tak hebat panggilan pasar ni, tuan-tuan berjalan naik kereta highway plus lebuh raya Pantai Timur, kat tepi-tepi jalan ni billboard yang naik tu semua apa tu? Semua panggilan pasar, mengajak manusia datanglah ke mall kami, datanglah ke Masya Allah mall kami, datang ke mall kami. Di mall kami ada segala keperluan yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan. Keperluan kanak-kanak, baju poni, baju jenama Oshkosh, baju orang tua Timberland, baju kat perempuan-perempuan pun ada. Segala jenis keperluan fizikal manusia ada di pasar. Tetapi Nabi SAW telah menggabungkan. Ulama kata bila suasana masjid kuat mendominasi suasana, maka suasana masjid, pengaruh masjid tadi akan masuk ke dalam pasar-pasar, sehingga pasar-pasar kita jadi macam masjid. Saya pernah pergi ke Ghana, ke Afrika tuan-tuan. Kita tengok bulan Ramadan, peniaga-peniaga Muslim sambil menjual dibaca Quran, sambil menjual dipegang tasbih, berzikir pada Allah Ta'ala. Sebab apa Allah sebut? Abdullah bin Mas'ud bila dia tengok suasana orang dalam pasar di Manakhah sana tuan-tuan, langsung tak terkesan dengan suasana kesibukan itu, tidak melalaikan mereka daripada solat,
tidak melalaikan mereka daripada zikrullah, daripada membayar zakat, maka dikata inilah golongan yang Allah sebut dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Inilah laki-laki yang berniaga dalam pasar ini, yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran, la tulhihim tijaratun wala bay', yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Tanyalah kaki bisnes tuan-tuan, bisnes ni ada masa sampai kita terlalu busy berjual beli, lebih-lebih lagi bila barang kita laku, orang minta kita secara online tuan-tuan, barang laku, jualan kita laris. Macam mana perasaan gembira kita waktu itu? Kadang-kala waktu solat terlepas pun tak sedar, waktu semayang terlepas pun tak sedar. Tetapi yang Allah nak, berniaga-berniagalah, cari rezeki. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Habis semayang, bertebaran di muka bumi Allah, wabtahu min fadlillah. Carilah rezeki Allah. Allah tak larang asalkan halal, ambil semua. Allah Taala tak pernah larang kita nak makan buah, nak makan nasi, nak berniaga. Tetapi masya-Allah, Allah tak bagi kita lalai, Allah tak bagi kita leka. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Orang Islam dia berniaga tapi tak lalai daripada berzikir pada Allah. Mulut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jual beli pun dia yakin yang bagi laris bukan kerana strategi kita yang pandai, yang bagi laku ni Allah, yang gerakkan pelanggan nak datang ke sini Allah, yang bagi kita ni dapat servis yang baik pada mereka pun siapa bagi? Allah, bukan kita. Jangan yakin pada strategi kita. Kita la haula wala quwata illa billah, tak ada daya upaya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Berzikir pada Allah waktu biasa, tiba waktu semayang, semua peniaga-peniaga tinggalkan kedai-kedai mereka dalam keadaan terbuka, pergi ke Masjid Nabawi. Sebab sahabat Nabi bimbang, bila azan berkumandang kedai masih buka, jangan-jangan kebesaran kedai lebih besar daripada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, ulama kita bagi tahu kenapa bila satu orang bayi dilahirkan, Allah SWT syariatkan kita azankan di telinga kanan dia, iqamat di telinga kiri, supaya bayi yang baru nak lahir ke dunia ni faham, sesungguhnya yang paling besar dalam kehidupan kamu adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang penting dalam hidup kamu, hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan, marilah menunaikan salat, marilah menuju kejayaan. Pelik tuan-tuan, ini namanya iman. Iman ni tuan-tuan bukan macam mana yang difaham oleh akal. Iman ni tasdiqun bil khabar wa takdzibun bin nazar. Kita percaya kepada perkhabaran, kita tak percaya pada apa yang kita nampak. Kita nampak bila berjaya, kita kerja sungguh-sungguh, dapat duit banyak-banyak, walaupun terpaksa tinggalkan solat, kita nampak itu satu orang yang committed. Ini satu orang iltizam ni, disiplin sungguh dia bekerja. Orang pukul 7 pagi bermula pasar ni dibuka, dia datang pukul 6.30. Oh, Masya Allah, sempoi dia. Tetapi tuan-tuan, orang disiplin dalam agama, sembahyang pukul 1.10, pukul 12.30 dia tunggu solat, itu orang yang paling disiplin dalam Islam. Bukan orang yang disiplin dalam kerja. Kerja bagus, hablum minan nas bagus, tetapi hablum minallah dia rosak. Tuan-tuan nak berjaya, Allah Ta'ala beritahu hayya 'ala salah. Sebenarnya kejayaan manusia ni Allah letak dalam agama Allah Ta'ala. Sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Kenapa dikatakan hayya 'ala salah, hayya 'al falah? Hubung kait kejayaan dalam diri satu orang manusia bergantung pada solat. Dan solat itu adalah tiang agama. Sebab itu hari ini kebanyakan orang Islam gagal dalam hidup. Strategi semua bagus, kerja, belajar sampai universiti, PhD dalam hidup. Orang bijak, orang cerdik, tetapi ujung-ujung dia mengaku dia gagal dalam hidup. Dia mengaku dia kecewa dalam hidup. Dia mengaku dia tak jumpa kejayaan, ketenangan dalam hidup. Rupa-rupanya tuan-tuan hebat orang Islam ni tuan-tuan. Kata Maulana Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, kehebatan orang Islam tu sudah ada dalam diri mereka sendiri, bukan di luar.
Kehebatan orang Islam, kejayaan, kemuliaan, ketinggian, keagungan, ketenangan, kebahagiaan, semua Allah kumpul dalam kalimah la ilaha illallah yang ada dalam hati seorang Islam. Dia tak payah cari lagi bahagia mulia di luar. Bahagia dah ada dalam agama yang Allah letak pada kita ni. Dan Allah bagi agama ni tuan-tuan bukan untuk menyusahkan kita. Jangan kita ingat agama ni susahkan kita. Tengah nak kerja ni, customer tengah tunggu, tiba-tiba kena berhenti semayang. Kita rasa ini menyusahkan. Kita tengah-tengah nak buat benda yang ini, projek besar nak datang, tiba-tiba azan asar, nak kena berhenti. Sebenarnya tuan-tuan, bisnes ni ujian daripada Allah. Matlamat hidup kita tuan-tuan, maksud hidup kita adalah mentaati perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Kita kena bezakan antara maksud hidup dengan keperluan hidup. Ibadat ni apa? Maksud hidup. Semayang ni maksud hidup. Zikir ini maksud hidup. Berniaga cara ikut perintah Allah, ikut syariat, niaga yang halal, itu maksud hidup. Berniaga ikut sunnah Nabi, itu maksud hidup. Tetapi tuan-tuan, kerja yang kita buat ini keperluan hidup. Orang beriman dia dapat bezakan antara maksud dengan keperluan. Hari ini umat akhir zaman, kenapa hidup kita ni jadi rosak? Kerana kita meletakkan keperluan hidup nombor satu, maksud hidup di belakang. Ibadat belakang. Ibadat solat zuhur dekat-dekat nak masuk asar, baru kita buat 5 minit sebelum nak masuk asar baru semayang. Kita letak maksud hidup kita di belakang. Keperluan ni kita letak depan, duit nombor satu. Maka akhirnya Allah gagalkan hidup kita. Sebab apa tuan-tuan? Dia dalam dunia ni ada tabi' dan matbu'. Agama ni matbu', agama ni yang diikuti, dan keperluan hidup ni yang mengikuti. Kalau kita letak agama di depan, agama ni penstabil kehidupan. Allah bagi perintah dia dan sunnah dia ni untuk stabilkan hidup kita. Kalau tak huru-hara hidup kita ni kelang kabut, masa tak cukup dengan bini, tak ada masa dengan anak, tak ada masa untuk diri sendiri, tak ada privacy, tak ada. Tetapi bila kita ambil agama dalam kehidupan, saya pernah jumpa satu orang sahabat, dia kata, dulu ustaz, saya berniaga sampai pukul 3 pagi, gaji tak pernah cukup. Tetapi sejak saya ni, Masya Allah, keluar jalan Allah, saya ambil agama, saya ambil sunnah Nabi dalam kehidupan saya, pukul 3 petang dah tutup kedai dah. Ada sahabat kami, dia kata, saya ni bekerja setahun sekali je ustaz. Saya jual tanah setahun, laku tanah tu setahun, saya tak payah kerja. Gaji mencukupi keperluan. Orang Islam bukan maksud kerja. Maksud dia dah dapat apa yang kita nak, lepas tu kita ibadat kepada Allah, tumpu kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita tengok kejayaan ekonomi orang Islam di zaman sahabat Nabi. Kejayaan mereka bukan semata-mata strategi yang baik. Memang ada sunnah Nabi dalam berniaga yang kita kena ikut. Yang saya beritahu pada coach tadi, Nabi SAW mengajar kita orang Islam berniaga bawa konsep ihsan dalam perniagaan, bukan adil. Kalau orang Jepun adil, saya pergi kat Jepun, kita beli barang, arigatou gozaimasu, dia kata kan, lepas tu barang awak suka, ini betul, saiz ini sekian, warna sekian, ya betul, harga dia begini-begini, ya betul. Duit kita bagi dikira satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak lebih tak kurang, itu adil. Tapi Islam tuan-tuan, yang menyebabkan Nabi ni berbisnes, pergi ke bawa barang dagangan Khadijah sampai pergi ke Syam, balik dalam masa yang singkat, membawa keuntungan yang berlipat kali ganda. Kita hanya tahu itu je. Dalam kitab sirah kita dengar ustaz-ustaz duk ajar di masjid-masjid, Nabi pergi ke Syam bawa barang dagangan Khadijah, masa yang singkat, lepas tu bawa keuntungan berlipat kali ganda. Tapi apa resepi rahsianya kita tak tahu. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa resepi dia yang orang Mekah Madinah buat sekarang ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan pergi kedai di Mekah Madinah, mula-mula dia sambut kita macam mana? Syekh, makan dulu, lihat dulu, cuba dulu, rasa dulu, halal, makan dulu, makan, tak payah cerita nak bisnes, makan dulu, rasa dulu, kalau manis puas hati beli. Saya pernah pergi ke kedai satu orang tokek keropok di Terengganu, Pak Embong nama dia, dekat Losong tuan-tuan. Saya tiap-tiap kali saya datang situ, dia kata, ustaz, tak usah cara nak beli-beli lah, tak usah sibuk nak beli, makan dulu, duduk dulu makan.
Nak kepuk goreng boleh, nak kepuk rebus boleh. Makan dulu. Lepas makan ni, ustaz nak beli kedai saya pun tak apa, tak nak beli kedai saya pun tak apa. Lagi saya pening. Kan? Lepas makan ni, ustaz berasa nak beli kedai sebelah pun tak apa. Kan? Nak beli kedai saya pun tak apa. Tapi kita lepas makan kopok dia, takkan kita beli kedai sebelah kan? Kan? Takkanlah kita nak beli kedai sebelah, mesti kita beli kedai dia. Dia mungkin belanja kita RM5, tapi kita beli barang dia paling kurang RM50. Itulah tuan-tuan. Nabi SAW punya bisnes. Orang tak sakit hati. Orang kalau Nabi jual barang RM10, 10 biji, Nabi tambah pula 2 biji lagi. Yang ni yang saya jual, ini hadiah saya untuk tuan. 2 biji lagi. Balik orang ni jumpa kawan kampung dia, tuan-tuan, di bazar sekarang ada satu orang peniaga yang sangat jujur, nama Muhammad. Kau jangan beli kedai lain, kedai dia je kau beli, sebab aku beli barang 10 dapat 12. Tuan-tuan yang mulia, inilah rahsia perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita jumpa orang, tuan-tuan, kita berniaga hari ni, apa yang berlaku? Kenapa orang Islam berniaga banyak berkelahi sekarang? Harga barang 1000, kita datang, tuan, tawar 500. Harga 1000, minta 500. Tuan kedai dah marah, minta kurang, berkelahi, bertengkar. Pak Arab tu kadang-kadang kita di Mekah pergi sampai merah muka dia. Aku malulah ustaz, ini jemaah kau ni, kita mutawif tolong beritahu, saya tak ada untung dah, rugi dah ni berniaga ni. Kan? Peniaga pun nak tekan harga, pembeli pun nak, Masya Allah, tak nak mengalah juga. Sedangkan sahabat Nabi dulu, antara pembeli dengan penjual, Nabi SAW ni beli tanah tapak Masjid Nabawi daripada anak yatim, harga sekian, Nabi beli double. Nabi bayar double pada orang tu. Tak apa, harga 100,000 saya bayar 200,000. Ada siapa nak sakit hati dengan Nabi tak? Muamalat Nabi ni sebenarnya magnet untuk tarik hati manusia, menyebabkan manusia kasih dan cinta pada Islam, cinta pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni kalau buat benda ni, selesai hidup kita, tuan-tuan. Tapi hari ni semua orang nak tuntut hak. Pembeli nak tuntut hak, tak betul, pergi report dengan tribunal pengguna. Ini dia tipu kami. Orang penjual pun tak nak juga mengalah. Akhirnya berlaku kerosakan dalam kehidupan kita. Jadi maksud daripada perbincangan kita hari ni nak beritahu, agama ni penyelesai masalah hidup kita, dan agama ni sangat membantu menjayakan satu orang. Untuk orang bukan Islam, dia tinggal agama, dia makin tak ikut agama, dia makin maju. Dia jadi ateis, dia tak terikat dengan agama. Untuk orang bukan Islam, Allah buat engkau orang tinggal agama, sebab dunia ni penjara mukmin, surga bagi orang kafir. Engkau orang tinggal agama, engkau maju. Tapi untuk orang Islam, tinggal agama, engkau orang gagal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dah beritahu dah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kitalah satu umat ya Allah muliakan kita, Allah jadikan kita hebat kerana Islam. Kalau kita tinggalkan agama, adzallanallah, Allah hinakan kami. Kanatis sahabah ridwanullah ta'ala alim ajmain, sahabat Nabi ni, kata ulama, kata orang Arab, kanu ru'atal ghanam, mereka ni dulu pengembala kambing. Yang paling tak reti bela kambing Sayyidina Umar dulu. Bapak dia marah, apa nak jadi dengan kau ni Umar, anak jantan abah. Patutnya anak jantan ni membanggakan ibu bapa, tapi engkau ni memalukan abah. Bela kambing pun mati, bela kambing pun habis, kambing hilang. Sebelum bawa agama, Sayyidina Umar tak reti bela kambing pun. Tapi berkat agama, fa asbahu bi barakati hazadin, dengan berkat agama ni, fa asbahu ru'atal alam, sahabat Nabi jadi pengembala dunia, boleh mengatur Rom dan Parsi. Rom dan Parsi waktu itu adalah dua kerajaan yang paling bertamadun, yang paling hebat, ketenteraan, strategi, semua orang hebat. Sebab itu orang Islam ni tak perlu strategi banyak, tuan-tuan. Bawa perintah Allah, bawa sunnah Rasulullah. Baru ni tuan-tuan di Madinah, saya bawa, baru ni bulan 1 terakhir ni, saya bawa sekumpulan geng-geng jutawan kosmetik pergi umrah dengan saya. Dia kata, ustaz, kami ni pun bagi coach juga dekat orang, mengajar macam mana nak maju dalam bisnes. Sebab ada di antara kami ni yang boleh buat jualan dalam masa 4 minit 1 juta lebih jualan dia. Dalam online je, bukan ada barang secara nyata ni.
jual dalam online saja. Saya kata pelik juga, saya tak pernah tengok pun barang kosmetik korang ni dekat mana-mana. Oh, isteri saya tak pakai, adik-beradik saya pun tak pakai, tapi jualan sampai juta-juta. Tapi diorang kata betul tak kami punya pendekatan? Ustaz, kami ajar kami punya budak-budak ni, nak rezeki melimpah ni, engkau jangan ingat rezeki ni untuk engkau seorang. Macam cawan ni, bila kita letak pada hanya cawan itu saja, kita nak kaya seorang-seorang dalam berniaga, maka akhirnya banyak tu je lah Allah bagi, tak lebih dah. Kalau cawan tu air banyak tu je lah. Tapi bila kita niat rezeki kita nak kongsi dengan adik-beradik, dengan mak ayah kita, dengan ni saudara mara kita, Allah limpahkan lagi rezeki kita seluas itu. Betul tak kami cakap macam tu Ustaz? Saya kata betul lah. Tapi saya kata tambah lagi beberapa perkara lagi, boleh? Yang pertama saya kata, anggaplah perniagaan ini, tujuan berniaga, ulama kita suka ulama-ulama berniaga. Maulana Tariq Jamil dia suka, dia Maulana Tariq Jamil dengan Maulana Sa'ad ada dua perbezaan pendapat dalam bab berniaga ni. Maulana Sa'ad Kandahlawi kata kalau boleh semua ulama berniaga, supaya dapat mempromosikan muamalah Islam yang betul pada orang awam. Jadi model contoh, kata Maulana Tariq Jamil, zaman akhir zaman ni susah ulama nak berniaga sebab ulama tak berapa pandai dalam bidang ekonomi, takut kena tipu. Jadi akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, kita beri pada orang awam yang pandai berniaga, tapi kita ajar mereka teknik berniaga ikut syarak, ikut perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kata bila kita nak berniaga ni tuan-tuan, betulkan niat kita, iaitu saya berniaga bukan nak cari duit, bukan nak cari untung. Saya nak jadikan perniagaan ini sebagai tempat untuk saya tunaikan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW dalam perniagaan yang saya buat. Boleh insya-Allah. Kalau kita berniaga, kita niat keluar daripada rumah kita, insya-Allah taala perniagaan ini jalan untuk lubuk untuk saya tunaikan perintah Allah. Perniagaan ini lubuk ibadah, lubuk untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan, saya kata anggapkanlah perniagaan ini sebagai medan dakwah. Perniagaan ini sebagai medan dakwah. Sahabat Nabi, orang datang ke kedai dia, dia kata, "Tuan, minta maaf, tuan beli kedai sebelah." Kalau kita hari ini berniaga, kenapa jadi hasad dengki? Kedai makan sama kedai makan. Ini kedai saya ustaz dah 3 bulan orang tak datang. Mungkin orang nampak gelap kedai saya. Orang Melayu kuat hasad dengki tuan-tuan dalam bab kedai makan ni tuan-tuan. Kedai makan sebelah ni ramai, tiba-tiba kosong. Kenapa jadi begitu tuan-tuan? Sebab kita ni bila orang ramai kedai kita, kita tak beritahu pun pada customer, "Tuan tolonglah pergi kedai sebelah." Boleh buat tak macam tu? Kita nak pulun kita seorang. Sedangkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, "Tuan beli barang kedai sebelah, barang dia lagi baik daripada barang saya." Orang Yahudi hairan, ini berniaga cara orang Islam. Akhirnya masuk pasar, keluar pasar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bukan nak berniaga sebenarnya, dia nak mempromosikan sunnah Rasulullah ni, akhlak Rasulullah dalam perniagaan nak dipraktikkan, dan satu orang masuk Islam lebih disukai daripada dapat keuntungan dalam perniagaan. Masya Allah, kalau kita buat begitu, hebatlah perniagaan kita insya-Allah taala. Dan seterusnya tuan-tuan, saya nasihat dekat dia, kat kawan kita tadi. Satu masa dahulu di zaman sahabat Nabi, terdapat satu orang Arab Badui sedang berjalan di tengah padang pasir. Ketika mana dia sedang berjalan, dia nampak segumpal awan yang begitu gelap sedang berarak. Tiba-tiba dia terdengar satu benda yang sangat menakjubkan. Datang suara daripada suara para malaikat mengarahkan awan tadi, "Asqi hadiqata fulanin." Siramlah kebun si fulan itu. Sebut nama ayah sekali, nama dia dengan nama ayah sekali. Jadi Arab Badui ni kata, "Aku tak jadilah nak balik rumah. Aku nak kejar awan ini ke mana dia pergi. Aku nak tahu rahsia apa amalan tuan kebun ni sampai Allah Ta'ala muliakan dia. Awan diarahkan untuk menurunkan hujan hanya di kebun dia. Banyak hujan kebun turun merata tempat, tapi awan khusus untuk kebun dia ni aku tak pernah jumpa seumur hidup." Dia pun ikut awan sampai di kebun itu. Dia tengok betul-betul hujan turun ke atas kebun tadi, setitik pun tak keluar pada kebun yang lain. Maka Arab tadi datang jumpa dengan tuan kebun. "Tuan, nama si fulan bin si fulan?" "Ya, saya nama si fulan." "Macam mana tuan tahu nama saya?" "Kan, macam mana tuan boleh tahu nama saya?"
Saya tahu tadi sebab saya dengar suara malaikat di langit mengarahkan awan untuk turun di kebun tuan. Saya ikut awan ni dah banyak berapa kilometer dah saya ikut. Ini sampai dekat kebun tuan ni. Masya Allah, syukur pada Allah. Saya nak tanya tuan, apa ya rahsia amalan tuan sampai pertolongan Allah begitu sekali hadir dalam hidup tuan, sehingga Masya Allah menyebabkan begitu hebat saya depan mata saya kali pertama, first time saya tengok hujan turun depan mata hanya untuk turun pada kebun seseorang manusia saja. Di tanah Arab ni payahlah nak jumpa awan tuan-tuan. Di Malaysia insya-Allah tiap-tiap petang hujan, tapi di negara Arab payah nak cari hujan. Sekali dapat hujan, orang Arab ni tak kisahlah basah baju, diterjun dalam hujan, mandi tuan-tuan, berguling-guling dalam air hujan. Orang Arab dapat hujan gembira. Jadi tuan-tuan, dia kata sebenarnya tuan, saya ni tak ada apa-apa pun rahsia amalan yang hebat-hebat, tapi dia kata kebiasaan saya, penghasilan yang saya dapat ini 1/3 daripada keuntungan saya berikan untuk fisabilillah. 1/3, 1/3 keuntungan daripada bisnes saya, 1/3 untuk agama Allah, untuk fisabilillah, untuk berjuang jalan Allah, untuk orang yang nak keluar jalan Allah, untuk orang pelajar agama, untuk anak yatim, untuk orang janda-janda, orang miskin yang susah, untuk buat masjid, untuk buat madrasah, untuk pelarian. Bagi 1/3. 1/3 lagi saya bagi untuk keluarga saya, dan 1/3 lagi saya uruskan kebun saya untuk Masya Allah ruling balik saya punya keuntungan. Itu yang saya buat. Sahabat Nabi tak belajar teori ekonomi tinggi-tinggi, tapi dia tahu cara yang tepat untuk dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Allah hantar agama ni untuk selesai masalah kehidupan manusia. Allah tahu kita lemah, akal kita terbatas, tapi bila kita ambil agama, kita akan dapati hidup kita penuh dengan keberkatan. Seluruh kehidupan kita disusun atur oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi ajar kita tuan-tuan satu amalan untuk dapat keberkatan dalam rezeki. Semua orang cari rezeki tapi tak berkat. Bila tak berkat tuan-tuan, ujung bulan anak belajar universiti semua, tapi ujung bulan telefon mak kata gaji tak cukup. Telefon mak, boleh pinjam duit mak? Kenapa? Engkau orang gaji besar-besar 5-6 ribu, tapi ujung bulan minta pinjam dengan mak juga. Mak ni mengajar Quran je dekat rumah. Dapatlah orang bagi RM10 sekali mengajar, RM20 sekali mengajar, tapi mak boleh bagi pinjam anak duit. Itu beza duit yang berkah dengan duit yang tidak barakah tuan-tuan. Sahabat Nabi dia mengejar rizkun karim, bukan rezeki yang berkat, rizkun karim. Rezeki yang mulia ni, kalau rezeki yang tak mulia, ulama kata macam kita bagi ayam yang kita tak suka tuan-tuan, ayam biasa-biasa, bukan ayam istimewa, kita ambil beras kita lempar, boom, ayam pun pergi sana berebut ramai-ramai. Kan dia tengok sini kosong, lempar sana pula berebut, ayam tu pergi, dapatlah sebiji beras seekor, tak kenyang-kenyang. Itu tak berkah tuan-tuan. Tapi kalau rezeki yang karim ni tuan-tuan, dia datang tanpa dicari. Rezeki yang datang bukan kita cari rezeki, rezeki datang cari kita, letak depan kita. Ayam serama dalam kita punya reban tuan-tuan, ayam serama. Dah tentu kita beli makanan yang paling baik. Kalau ada makanan paling mahal, kita bagi paling mahal, letak dalam bekas, bagi dia makan. Engkau makan setempat je, engkau tak payah berlari sana sini, engkau makan setempat je, maka engkau akan kenyang. Ayam tadi gemuk tuan-tuan. Kenapa? Kerana ayam tadi dapat rezeki yang mulia tuan-tuan. Manusia ni lebih lagi tuan-tuan. Allah Ta'ala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang Melayu gantung ayat ni di kedai-kedai makan, terutama mamak lah, Masya Allah. Dia gantung, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar. Tadi Chief ada beritahu saya kan, sebelum ni macam-macam cara dah buat, tapi macam tersekat. Tapi bila kita ambil jalan takwa, pum, Allah buka jalan, nampak jalan. Daripada tak ada idea jadi ada idea, daripada tak laku jadi laku, daripada tak berkembang jadi berkembang. Agama ni tuan-tuan, dia tidak turun pada satu benda, melainkan dia akan menaikkan satu benda tuan-tuan. Dan agama ni nur, cahaya. Siapa ambil agama dan kehidupan, dia ambil cahaya. Ambil agama bawa dalam mall ni bercahaya.
Ambil agama bawa dalam rumah-rumah kita bercahaya. Ambil agama bawa dalam diri kita bercahaya tuan-tuan, terang. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah bagi kita rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Rezeki yang pelik. Orang lain dapat rezeki dengan cara yang lain, kita dapat rezeki dengan cara yang lain. Allah bagi pelik tuan-tuan. Itulah rezeki yang Allah bagi kepada para kekasih Allah Ta'ala. Allah bagi mereka rezeki daripada jalan tak disangka-sangka. Sebab itu tuan-tuan, ekonomi orang Islam dengan ekonomi orang bukan Islam jauh langit dengan bumi sebenarnya. Kalau kita ambil sunnah Nabi bawa dalam perniagaan kita tuan-tuan, mustahil Allah Ta'ala gagalkan kehidupan kita. Mustahil. Kalau kita ambil sunnah Nabi dalam perniagaan kita, pasti dan pasti satu benda yang kepastian, Allah Ta'ala pasti akan majukan perniagaan kita. Sebab itu tuan-tuan, perniagaan sahabat Nabi, Masya Allah, Abdul Rahman bin Auf, kan tadi Ustaz Haslim beritahu, dia datang ke Madinah kosong, tak ada duit, kosong, semua barang dah tinggal dekat Mekah tuan-tuan. Tapi berkat sahabat Nabi letakkan agama di depan, agama di depan, keperluan agama di depan, takazah agama di depan, maka akhirnya tuan-tuan, Allah berkatkan rezeki Abdul Rahman bin Auf. Ulama kata kafilah yang pertama sampai di Madinah, unta yang paling ujung sekali duduk dalam negeri lain lagi tuan-tuan. Contohnya kita lintas negeri Pahang, kenderaan pertama dah sampai KL, kenderaan ni yang satu lagi duduk dalam negeri Kelantan lagi, nak lintas negeri Pahang ni tuan-tuan. Punya banyak barang dagangan Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan. Macam mana nak lawan ekonomi orang Islam macam tu? Sebab apa tuan-tuan? Abdul Rahman bin Auf, dia berniaga tak letak pun cinta kepada perniagaan dalam hati dia. Dia berniaga, dia letakkan cinta Allah dan Rasul dalam hati dia, cinta pada agama, cinta pada jihad fi sabilillah dalam hati dia. Itulah kelebihan para sahabat. Berniaga sampai masa untuk agama, tinggalkan perniagaan, terus pergi keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan para sahabat. Jadi kita ni tuan-tuan, di akhir zaman Nabi beritahu, sesungguhnya kamu sedang, wahai sahabatku, kamu berada di satu zaman, kalau kamu tinggalkan 10% daripada perjuangan untuk agama ini, lahalaktum, kamu akan binasa. Tetapi akan lahir umat akhir zaman, bila mereka berjaya bawa perintah Allah, bawa agama ni, bawa kerja dakwah ni, 10% pengorbanan untuk agama bawa dalam kehidupan mereka, mereka telah pun berjaya. Nabi kata 10% dia. Kalau kita dapat bawa perjuangan untuk agama ni dalam kedai kita, dalam rumah tangga kita, kita telah pun berjaya di sisi Allah Ta'ala. Dan semua orang nak berjaya. Jadi sebab itu insya-Allah Ta'ala kita azam, sama-sama yang hadir ni insya-Allah kita azam, anggaplah Malakat Mall ni sebagai Suqul Manakhah Madinah Al-Munawwarah zaman Nabi SAW. Mari sama-sama kita mengulanginya kembali di tahun 2020 ni insya-Allah Ta'ala. Semua orang Islam datang beli barang dekat sini kan, kita di madrasah-madrasah datang beli barang kat sini kan, kita orang Islam datang ajak AJK Masjid beli barang dekat sini, supaya nanti mudah-mudahan bila ekonomi kita kuat, maka insya-Allah Ta'ala syu'bah agama kita pun akan berkembang. Dan kita tidak berharap kepada makhluk, kita akan berharap kepada Allah. Dan masya-Allah orang Islam, maka kata Nabi SAW, engkau meninggalkan anak kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain. Jadi kerana itu insya-Allah Ta'ala tuan-tuan, sama-sama kita azam untuk jadikan agama ini sebagai maksud hidup kita, tujuan hidup kita, dan cari rezeki ini sebagai keperluan hidup kita. Maksud tak boleh dikorbankan untuk mencapai keperluan, tetapi keperluan boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan hidup kita insya-Allah Ta'ala. Jadi kerana inilah yang membezakan sahabat Nabi dengan kita. Sahabat Nabi letak agama dalam kehidupan mereka, agama nombor satu, tetapi masya-Allah dunia nombor yang kemudian, sehingga akhirnya masya-Allah Allah jadikan agama menjadi kehidupan mereka penuh dengan keberkatan. Rezeki mereka tak habis-habis. Saya nak cerita sikit je tentang keberkatan rezeki ya. Satu hari tuan-tuan, Nabi SAW bagi sebekas kurma kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Satu uncang kurma. Abu Hurairah ni dia ambil kurma, Nabi tak bagi tengok. Ada cara nak ambil benda daripada dalam dompet. Kita pun nak beli, nak shopping, ada doa nak keluarkan duit daripada dompet dia ni. Apa doa dia?
Kan? Orang yang shopping ni kena hafal doa ni insya-Allah taala. Chief, nanti kita akan lazimkan. Coach kita akan lazimkan, masya-Allah. Saya asyik tertukar je. Nama coach kita. Nabi ajar kita doa nak keluarkan duit daripada dompet. Kan? Nak masuk duit dalam dompet pun ada doanya juga. Bismillahi min kanzillah. Apa dia? Bismillahi min kanzillah. Dengan nama Allah aku keluarkan duit ini daripada khazanah Allah. Khazanah Allah luak ke tak luak tuan-tuan? Tak luak. Sampai hari kiamat tak akan habis. Bila nak masuk duit, bismillahi fi kanzillah. Bismillahi fi kanzillah. Masuk balik dalam khazanah Allah Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata aku dapat sebungkus korma daripada Nabi SAW. Aku makan, aku ambil keluarkan buah korma tu. Selama hidup aku dengan Nabi, Nabi wafat, Abu Bakar wafat, zaman Umar, aku makan tak habis-habis sampai zaman Sayyidina Osman wafat, baru habis korma aku. Kenapa jadi macam tu? Pernah tak berlaku macam kita macam tu dalam hidup kita? Belum habis bulan, duit dah habis dah dalam dompet kita. Sebab kita tak amalkan sunnah Nabi. Allah dah bagi senjata, orang Islam dah ada senjata, tapi tak buat. Masa nak keluar duit, syaitan bagi lupa nak baca doa tu. Itu yang duit kita keluar kan? Sila air bulan terbagi lebih pula kat orang tu. Kerana kita tak baca doa tuan-tuan. Cuba baca doa. Bismillahi min kanzillah. Ambil dalil Bismillahi fi kanzillah. Duit kita tak akan pernah habis. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tak pernah rugi insya-Allah taala. Orang nak bayar duit pun, cashier pun ajar Bismillahi min kanzillah. Ambil duit bubuh dalam tu, Bismillahi fi kanzillah. Boleh insya-Allah. Ni yang kakak-kakak duk tepi-tepi ni. Belajar doa tu. Nanti tengok balik-balik rumah, tengok duit penuh. Rasa orang beli 3 je barang, tapi tengok duit penuh. Cukup lah, okey lah. Kan? Nanti jual barang banyak-banyak, tengok duit tak ada. Ataupun balik ke rumah tak berkat. Kadang-kala ada je macam-macam, hilang lah, orang curilah, toyol curilah, macam-macam kita mengadu. Jadi sebab itu insya-Allah taala, mungkin dah panjang dah masa ni kita bersembang. Yang penting insya-Allah kita nak yakin agama ni bawa keberkatan dalam hidup kita. Agama ni Tuhan bagi untuk jayakan kita. Jangan anggap agama ni sebagai penghalang kejayaan kita. Agamalah sebagai asbab untuk memajukan kita lagi berkali ganda ke depan dengan berkat agama ni. Sebab apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, tak ada apa yang lebih tinggi daripada agama Islam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah duduk kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah, dipermudahkan segala urusan. Azam kita insya-Allah taala, kita akan bersama-sama berganding bahu insya-Allah untuk memperkasakan ekonomi umat Islam. Bila ekonomi kita kuat, dikatakan al-iqtisadu nisful ma'isyah. Sesungguhnya ekonomi yang baik ini adalah merupakan separuh daripada kehidupan. Siapa dapat jaga ekonomi dia, berarti dia dapat jaga kehidupan dia dengan baik. Hari ini banyak rumah tangga bercerai-berai, kan? Hari ini banyak orang mengadu susah payah, kan? Sebenarnya masya-Allah kerana kesilapan kita, bukan kerana gaji kecil, bukan kerana gaji kecil, tetapi kerana kita tak bawa perintah Allah dan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Jadi untuk belajar amalkan perintah Allah sunnah Nabi ni tuan-tuan, ada latihan dia. Latihan dia ni tuan-tuan, ada training dia yang kita nak belajar supaya kita dapat terapkan perintah Allah ni. Untuk kaum ibu boleh galakkan suami-suami pergi join training bersama dengan coach kita 3 hari setiap bulan insya-Allah taala. Insya-Allah taala. Setahun kita 40 hari kita bagi masa kita untuk kita praktiskan perintah Allah sunnah Nabi ni. Kalau tak, yang doa saya ajar tadi, kalau tak pergi kursus tuan-tuan tak boleh ingat. Doa masuk pasar, lupa nak ajar anak kan, balik tak jumpa cari dah. Ustaz punya doa tadi, nak mesej saya tak ada nombor saya. Paling baik tuan-tuan insya-Allah ikut Maulana Hamzah kita, pergi 3 hari jalan Allah Taala, insya-Allah Taala balik boleh hafal sikit-sikit doa masuk pasar, doa kita keluarkan duit, doa masukkan duit, insya-Allah Taala. Ilmu yang simple tetapi sangat menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Insya-Allah sekian daripada saya insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad afdal salawatika bi'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah. Kelahirkan kami sebagai orang Islam ya Allah. Kelahirkan kami sebagai orang beriman ya Allah. Kelahirkan kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Umat yang terbaik ya Allah, yang dilahirkan oleh Engkau ke muka bumi ya Allah, untuk kami sampaikan manfaat agama ini kepada seluruh umat di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikan Nabi kami uswah ya Allah, tauladan yang terbaik ya Allah. Nabi kami lah contoh peniaga yang terbaik ya Allah, peniaga yang terulung ya Allah, pengembala yang terbaik ya Allah. Nabi kami adalah da'i yang terbaik, pemimpin yang terbaik ya Allah. Kalau kami yakin kami ikut cara Nabi kami ya Allah, tak ada siapa lebih tinggi daripada umat Islam ya Allah, dan kami tinggal sunnah Nabi kami, maka gagallah hidup kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, azam kami ya Allah, dengan pasar yang kami asaskan ini ya Allah, mudah-mudahan menjadi batu asas ya Allah, dan menjadi benchmark kepada seluruh pasar-pasar umat Islam di seluruh dunia ya Allah, agar menjadikan pasar ini sebagai tempat untuk kita terjemahkan perintah Engkau ya Allah, untuk kami terjemahkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, akhlak dan adab baginda SAW ya Allah, kami nak zahirkan, kami nak praktikkan dalam kehidupan kami berniaga ya Allah. Kami mengharapkan melalui muamalat ini ya Allah, menjadi asbab hidayat kepada orang yang datang ke sini ya Allah. Orang datang untuk membeli barang ya Allah, tetapi mereka membalik membawa iman ke rumah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pasar ini sebagai tempat yang memberikan barakah ya Allah. Berkatilah perniagaan-perniagaan semua peniaga-peniaga di sini ya Allah. Jadikan tempat ini sebagai tempat untuk memudahkan kami untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Permudahkanlah pekerja-pekerja di sini untuk menunaikan solat ya Allah, untuk berzikir kepada-Mu ya Allah, untuk takut kepada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami ya Allah peniaga yang jujur ya Allah, yang akan ditempatkan di dalam syurga nanti bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup kami sementara ya Allah, mungkin esok lusa kami akan kembali berjumpa dengan Engkau ya Allah. Jadikanlah ya Allah contoh tauladan di sini ya Allah, sebagai sunnah yang kami anjurkan, sunnah yang baik yang akan diikuti oleh orang lain ya Allah, dan kami mati nanti kami akan tetap mendapat ganjaran kerana menganjurkan amalan kebaikan ya Allah. Jadikan asbab rezeki yang kami dapat memudahkan kami untuk taat dan dekat kepada Engkau ya Allah, memudahkan kami untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah. Asbab perniagaan di sini kami dapat majukan agama Engkau ya Allah, kerana kami telah berazam seluruh jiwa raga kami, kehidupan kami ya Allah, semata untuk mencari redha-Mu ya Allah, untuk meninggikan kalimah-Mu ya Allah, untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah di seluruh dunia Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jayakanlah segala harapan dan niat kami ya Allah, bantulah kami daripada segala arah ya Allah, hantarkanlah para malaikat untuk menolong kami ya Allah, untuk membantu kami ya Allah, lindungi pasar ini daripada segala keburukan dan fitnah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, curahkanlah rahmat dan keberkatan ya Allah, sehingga kami dapat berniaga dalam keadaan tenang dan aman ya Allah. Lariskanlah perniagaan kami ya Allah, dan jangan jadikan perniagaan ini melalaikan kami, bahkan mendekatkan kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Maulana Wali